Kita juga boleh memanggilnya genre sastera teks falsafah. Perbahasan tentang bentuk dan gaya teks falsafah sebenarnya merupakan perbahasan yang amat penting bagi falsafah dan merupakan perbahasan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang dihormati, minggu ini tetamu kami ialah Profesor Dr. Ali Utku. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Apa kabar? Saya harap awak juga sihat. Terima kasih banyak, Tuan. Kami ingin bercakap tentang isu gaya dalam falsafah, tetapi pertama-tama saya ingin mulakan dengan artikel anda dengan izin anda. Petikan daripada artikel anda. Daripada artikel anda, masalah gaya dalam falsafah, hubungan bentuk kandungan dan strategi retorik. Borges menyebut bahawa apabila dia pertama kali menemui karya ahli falsafah Martin Buber pada masa mudanya, dia menganggap itu adalah puisi yang hebat dan kemudian semasa membaca buku yang ditulis oleh Dostoyevsky John, dia menyedari dengan sangat terkejut bahawa Buber adalah seorang ahli falsafah dan bahawa semua falsafahnya ada dalam buku yang dibacanya. Untuk membayangkan dunia fiksyen di mana doktrin falsafah tertentu menjadi benar dalam cerpennya, contohnya teori bahasa nominalis dalam Funes dan Ingatan Tak Terhingga, idealisme Berkeley di Toulon, Ukbar, Orbis, Tertius, skala syama konseptual dalam pencarian Averroes, konsep keabadian tradisional dalam Abadi, dan seterusnya perbezaan kategori dan generik Borges antara falsafah dan kesusasteraan yang menggunakan dan mengambil kedudukan falsafah melalui satu siri operasi logik dalam hasilnya secara ironisnya menggantikan anekdot ini, kali ini memihak kepada sastera. Mungkin buku-buku itu saya terima. Tukarlah. Dengan dakwaan ini, yang mendapati imajinasi dan musicality dan bukannya argumentasi yang meyakinkan untuk teks falsafah, kita terdorong untuk memikirkan masalah hubungan bentuk kandungan dalam falsafah, strategi retorik, alat ekspresi bertulis yang banyak dan pelbagai, dan penulisan yang berbeza. Gaya dan gaya. Seperti yang anda katakan, Tuan, banyak pintu sebenarnya dibuka untuk kami dari sini. Mempertimbangkan ini sebagai soalan, bagaimana anda menilai isu bentuk superform dalam falsafah ini? Ya, apa yang menjadi masalah di sana, seperti yang kami nyatakan, pengkategorian generik antara sastera dan falsafah. Dari segi sejarah, hubungan falsafah sastera menunjukkan masalah yang tidak dapat dikurangkan yang telah dibincangkan dalam falsafah barat sekurang-kurangnya sejak Plato. Tetapi katakan di sini, masalah ini sekurang-kurangnya dalam dunia budaya kita, kebanyakannya dibincangkan dalam konteks implikasi falsafah teks sastera kepada budaya, iaitu puisi dan falsafah contohnya. Bagaimana implikasi falsafah puisi dapat didedahkan dan sebagainya. Apakah nilai falsafah puisi atau teks-teks fiksyen seperti novel, cerita. Di sini naratif Borges adalah contoh. Kerana dia benar-benar menimbulkan masalah falsafah dalam naratif dan ceritanya sendiri. Sebagai contoh, di taman dengan laluan bercabang yang disebutkan di sana, seorang wira bertanya kepada orang yang datang ke pintunya, bagaimana anda boleh datang ke pintu saya apabila anda adalah musuh saya dalam salah satu masa lalu yang mungkin? Kita menemui sebuah cerita yang mana kita boleh menjalankan perbincangan falsafah atau membacanya dalam konteks itu. Bermula dari perbahasan tentang status kebenaran proposisi masa depan atau proposisi kontingen dalam Perihermenia Aristotle dan berakhir dengan doktrin dunia yang mungkin oleh Leibniz. Oleh itu, apa yang saya maksudkan ialah implikasi falsafah teks sastera dibincangkan dengan cara yang membawa pengkategorian generik ini ke dalam agenda atau dalam konteks apa yang boleh kita anggap sebagai sumbangan falsafah kepada sastera. Isu ini dibincangkan dalam konteks perbincangan seperti teori sastera, kritikan sastera dan tafsiran teks sastera. Di sini masalahnya sebenarnya terbalik. Dalam erti kata lain, isu penerapan falsafah kepada genre sastera atau masalah gaya falsafah sesuatu doktrin falsafah, iaitu katakan secara terbalik, jika sesuai, dibincangkan. Malah ia merupakan perbincangan yang amat penting dari segi falsafah. Ia adalah perbincangan yang sangat penting. Sekarang jika kita meneruskan contoh sebagai contoh
apabila kita membeli karya Nietzsche yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai kemerahan penuh, kita segera membuka penutupnya. Di sini dalam teks ini saya maksudkan bawah tanah. Kata pengantar, jika mereka yang mempunyai buku membukanya dan melihatnya, anda akan menemui seorang pekerja bawah tanah dalam teks ini. Inilah dia, sentiasa menggali, cuba bergerak ke hadapan dalam kegelapan dengan cara metafora. Dia bahkan membandingkan dirinya dengan tahi lalat, ahli falsafah dengan tahi lalat dan dirinya dengan tahi lalat. Umum mengetahui bahawa Sokrates membandingkannya dengan lalat kuda, desbamala atau seperti metafora Wittgenstein tentang lalat dalam botol lalat. Kali ini, dengan metafora tahi lalat, ahli falsafah adalah tahi lalat. Seorang lelaki bekerja di bawah tanah, bekerja dalam gelap, cuba untuk bergerak ke hadapan dalam canter pekerja bawah tanah. Bagi seseorang yang bertemu dengan Nietzsche buat kali pertama, ia sama seperti Borges mengira dia sebagai penyair apabila dia membaca Buber. Seorang penyair boleh berfikir seolah-olah dia berhadapan dengan teks sastera. Dia menganggapnya sebagai naratif metafora. Adalah diketahui bahawa inilah sebabnya Nietzsche dicintai dan dibaca oleh orang ramai, tetapi juga mengapa sukar untuk memahami falsafah dan pemikiran Nietzsche. Jadi Nietzsche mungkin salah satu nama yang paling bermasalah dalam hal ini, dari segi masalah yang akan kita atasi atau masalah yang kita atasi. Sekarang mari kita buat pemerhatian yang lebih umum kerana falsafah sebenarnya muncul dengan contoh-contoh yang berlaku untuk hampir semua genre sastra sepanjang sejarahnya. Apabila kita kembali ke zaman dahulu, kita melihat puisi Parmenides atau dunia presokratik. Katakan kita terjumpa teks puisi Plato. Dialog. Dari segi kesusasteraan barat yang sangat klasik, bukan sahaja Plato, tetapi juga Hume dan Berkeley. Ada surat, ada karangan, biar saya beritahu tuan saya. Jadi, apabila kita sampai ke hari ini, perkara utama yang perlu disebutkan adalah di satu pihak pada abad ke-20, katakan apa yang dihasilkan oleh falsafah analisis ialah persepsi bentuk, persepsi falsafah. Sebaliknya, pengembangan falsafah profesional akademik, iaitu falsafah telah menjadi aktiviti akademik dan apa yang kita panggil artikel atau teks akademik, katakanlah persepsi tentang bentuk seperti kemunculannya sebagai bentuk sebagai kategori adalah sedikit sikap menyempitkan, menyeragamkan. Jadi walaupun situasi homogenisasi seperti itu telah menjadi persoalan dalam sejarah falsafah, kita sebenarnya tidak berhadapan dengan teks homogen sama sekali. Jadi ahli falsafah terjumpa dengan teks yang sangat berbeza. Jadi ada etika Spinoza. Biar saya beritahu anda, Wittgenstein mempunyai risalah. Mungkin Wittgenstein adalah salah satu contoh yang paling serius dalam hal ini. Kerana di satu pihak, ia adalah teks yang ditulis dalam susunan logik seperti Tractatus. Di satu pihak, inilah kajian falsafah, katakan dengan nombor item. Biar saya bagi tahu tuan kata-kata mutiara saya. Teks yang dia tulis. Jadi, dia membentangkan dua teks berasingan, dua contoh berasingan dan seterusnya. Secara umum, terdapat banyak perkara. Maksud saya, kita boleh mengaitkannya dengan tempoh. Kita boleh mengaitkannya dengan orang itu. Contohnya, di zaman pertengahan, di apa yang mereka panggil Esile dan Etsibe dalam dunia Islam, iaitu teks yang ditulis dalam format soal-jawab. Dan di barat, teks mereka memanggil soalan, iaitu teks yang boleh dilihat sebagai selari. Berikut adalah esei, nampaknya Montaigne sedang bereksperimen. Jadi contoh-contoh ini boleh ditambah, contoh-contoh yang terlintas di fikiran kita sekarang. Oleh itu, sudah tentu adalah perlu untuk bertanya di sini. Dalam erti kata lain, inilah yang kita panggil hubungan bentuk kandungan. Jadi kita boleh katakan secara kasarnya, terdapat kandungan falsafah. Untuk ini, kita juga boleh memanggilnya kandungan doktrin-doktrin. Terdapat juga gaya dan bentuk yang digunakan untuk menyampaikan kandungan ini, kandungan falsafah, kandungan doktrin. Mempersoalkan hubungan antara kedua-dua ini, iaitu apa yang menjadi persoalan di sini, sudah tentu kita perlu bertanya ini terlebih dahulu. Jadi menentukan bentuk, pentingnya keazaman. Jadi bagaimana seorang ahli falsafah memilih bentuk untuk menyampaikan falsafahnya, menurut apa dan apakah kriteria yang dia pilih, kemudian jenis atau format yang manakah lebih sesuai untuk menyampaikan kandungan. Sangat klasik sebagai teks, kita harus melihat dialog Plato. Kerana dialog Plato terpaksa ditulis dalam gaya ini. Orang yang membacanya berkata begini, dari mana? Kerana Plato mempunyai bentuk dialektik dalam dialog-dialog ini, seperti yang dia inginkan, dan analisis konseptual umumnya dibuat dalam teks di mana Sokrates adalah penceramah utama. Ada aktiviti mengenal pasti dan sebagainya, jadi bentuk dan isinya agak sesuai.
ia sangat mudah. Jadi mereka sesuai bersama. Jadi Plato menangkap ini. Bentuk ini benar-benar memberikan falsafah Plato. Jadi mungkin orang yang membaca ini adalah yang paling sesuai. Ia juga bertanya apa yang akan berlaku jika ia ditulis dalam bentuk yang berbeza. Oleh itu perlu segera menyebut kata-kata Plato di sini. Walaupun dia kelihatan seperti seorang ahli falsafah yang bermasalah dengan seni dan sastera dan puisi kerana dia mengenepikan penyair dan seniman dari negeri ini, dia juga seorang yang sangat mahir dalam bidang persuratan. Kita boleh mengatakan bahawa dia adalah salah satu nama terbesar kesusasteraan Barat. Oleh itu, hubungan antara bentuk dialog dan falsafah Plato antara falsafahnya. Jadi ini adalah soalan seperti sejauh mana bentuk boleh mencerminkan kandungan falsafah atau apakah kriteria untuk ini, atau dalam masa yang sama timbul masalah berkaitan penilaian kandungan falsafah yang bergerak daripada sesuatu bentuk, iaitu penilaian sesuatu kandungan falsafah dengan mengambil bentuk dahulu. Ini boleh diletakkan. Dalam pengertian klasiknya, ia boleh dikatakan seperti berikut. Apabila kita bercakap tentang bentuk dan kandungan, kandungan adalah mengenai apa yang dikatakan oleh teks. Jadi apa yang dikatakan teks ini, bagaimanakah dia mengatakan ini apabila kita bercakap tentang bentuk secara kasarnya. Oleh itu, ini sebenarnya membawa kita terus kepada masalah gaya dan hakikat bahawa gaya digunakan tidak bermakna isu itu harus ditangani hanya sebagai perbincangan. Kerana itulah yang kami maksudkan, mengikut soalan yang kami ajukan. Dengan kata lain, sejauh manakah bentuk teks falsafah membimbangkan atau mempengaruhi kandungannya? Terdapat satu lagi dimensi untuk kejadian itu. Kerana ahli falsafah juga merupakan tokoh yang kreatif. Mari kita gunakan tanggapan genius kreatif walaupun di sini. Oleh itu, kita perlu bercakap tentang keunikan setiap teks falsafah. Oleh itu, pada hakikatnya, ahli falsafah mendedahkan keunikan dirinya melalui gaya dengan mencari sejarah falsafahnya sendiri. Macam inilah mesti cari suara sendiri dan bahasa sendiri dalam puisi penyair macam mana. Untuk menjadi seorang penyair, dia mesti dalam erti kata lain menentukan keunikan dirinya tanpa meniru orang lain. Perkara yang sama perlu dalam falsafah. Kami maksudkan apabila ini adalah pencarian formal dan juga doktrin atau apabila ia adalah perkara formal. Dalam hal ini, seperti yang kami katakan sebelum ini, Wittgenstein adalah contoh yang sangat menarik kerana sebagai contoh dalam Tractatus, dia mula-mula mencatat nota dalam buku nota. Kerjanya adalah mengenai logik, masalah utama adalah logik. Kemudian teks perantaraan telah dibuat daripada buku nota tersebut. Akhirnya dia sampai ke Tractatus dan ini sebenarnya pencarian secara beransur-ansur. Kedua-duanya adalah pencarian intelektual kerana pada masa yang sama usaha formal untuk mencapai doktrin, iaitu teori lukisan yang dibentangkan dalam Tractatus. Dengan kata lain, Tractatus juga merupakan teks yang benar-benar puitis. Jadi, seperti yang kita katakan sebelum ini, ia adalah karya jenius ahli falsafah yang memberikan keunikannya. Ia tidak keterlaluan. Wittgenstein hanya menerbitkan satu teks dalam hidupnya. Mari kita panggil ia teks falsafah. Itulah Tractatus. Malah dia sentiasa mengerjakan teks kedua pentingnya, kajian falsafah dalala sehingga kematiannya. Walau bagaimanapun, teks itu diterbitkan oleh pelajarnya selepas kematiannya. Anda tahu persoalannya ialah mengapa teks ini ditangguhkan begitu banyak? Mungkin ada yang bertanya. Ini juga ada bahagian dalam hal ini. Jadi anda menulis dan menghasilkan teks seperti Tractatus dalam usia 20-an. Anda meninggalkan Tractatus di belakang, teks yang akan melampaui ini. Jadi jangan mendahului diri sendiri. Ini juga berlaku kepada penyair. Ia juga berkaitan dengan perkara itu, iaitu kandungan teks. Kerana Tractatus adalah teks yang paling kuat mencerminkan kaedah tempoh awal falsafah analitik dipanggil analisis logik dan telah menjadi buku panduan tempoh dan persekitaran itu. Dalam erti kata lain, ia juga mencerminkan kandungan kerana ia adalah dalam bentuk rujukan bernombor. Buku ini mengandungi 7 dalil asas, 7 cadangan asas dan pengembangannya cadangan bernombor. Dalam susunan logik yang sangat ketat, dia juga membandingkan buku itu sendiri dengan tangga. Salah satu aspek yang paling luar biasa dalam buku yang harus dibincangkan ialah tangga ini yang membawa kita ke ketinggian teori, katakanlah, dan juga buku itu sendiri harus dibincangkan dengan hebat dan harus dibuang ke tepi selepas menaiki tangga itu. Katakan begini, buku ini juga merupakan buku setebal 70 muka surat dan membicarakan keseluruhan sejarah falsafah dan mengisytiharkan tamatnya falsafah. Untuk berfalsafah buat kali terakhir, jangan berfalsafah lagi. Oleh itu, mereka dipanggil pelarian api falsafah. Jadi falsafah terbakar, anda akan melarikan diri dari sana, anda menggunakan tangga ini untuk pemindahan. Kemudian anda meninggalkan tangga dalam api.
Jika kita membaca kedua-dua mukadimah Traktatus dan mukadimah Risalah Falsafah, menjadi jelas bahawa kedua-dua kandungan falsafah dan kerangka doktrin kedua-dua tempoh dan hubungan antaranya dan teks adalah masalah dalam fikiran ahli falsafah itu sendiri. Jadi bagaimana isu borang menjadi masalah hari ini? Ya, biar saya tekankan ini untuk sampai ke sana. Sekarang pendekatan klasik sebenarnya berkaitan dengan pemahaman klasik rejim kebenaran. Contoh yang saya nyatakan dalam teks itu sekali lagi ialah Plato, isu dialog Plato. Seorang ahli falsafah Jerman Teneman mengkritik dan mengatakan bahawa bentuk yang digunakannya menjadi penghalang untuk memahami kandungan teras falsafah, iaitu dialog. Kerana pendekatan tempoh itu atau pendekatan dalam rangka kerja itu menyerlahkan kandungan teks. Ia tidak menjadikannya bermasalah. Dengan kata lain, pengajaran adalah pendekatan yang berpusat pada pengajaran. Schleiermacher datang sejurus selepas dia. Kali ini, Schleiermacher mengambil pendekatan hermeneutik, sebaliknya teks mencerminkan ini dalam bentuknya. Sejak tarikh itu, sekurang-kurangnya katakan sejak tarikh itu, kita melihat ini. Kita berhadapan dengan begitu banyak ulasan dan penilaian tentang mengapa Plato menulis dalam gaya dialog, iaitu tentang bentuk dan kandungan teks Plato dalam bentuk tersebut. Derrida memberikan salah satu contoh terkuat dalam teksnya yang diterjemahkan sebagai Farmasi Plato untuk agama kita. Dalam erti kata lain, sebab mengapa dia tidak meninggalkan kerja adalah kerana dia menentang buku itu. Mari kita letakkan secara kasarnya seperti ini. Apakah suara yang bercakap semasa saya bercakap sekarang? Ia juga mempunyai hubungan dengan jiwa. Apa yang kita panggil nafas harus dianggap sebagai lanjutan jiwa yang hidup. Orang yang bercakap ada di sini. Oleh itu saya bersuara. Apa yang buku itu lakukan? Dia menulis buku atau berkata sesuatu walaupun dia bukan pemilik perkataan itu. Membawa. Oleh itu katakan dalam pengertian Sokratik, buku itu membuka ruang untuk penyelewengan perkataan. Dalam konteks ini, dalam analisis Derrida, jawapan kepada persoalan mengapa Plato menulis dalam gaya dialog, iaitu kerana dialog adalah dalam gaya perbualan, sekurang-kurangnya ia adalah satu cara untuk menjadikan teks sebagai mood perbualan, perkataan yang hidup, menghidupkan. Perkataan mati, perkataan dalam buku hidup. Ini adalah tafsiran, sebagai contoh, tetapi selain daripada itu, ia boleh ditafsirkan dalam konteks yang berbeza seperti menggunakan kaedah dialektik dalam erti kata yang baru kita sebutkan, iaitu kaedah yang digunakan oleh Plato atau kaedah Sokratik, ironi dan meiotik. Sekarang, apabila kita datang ke hari ini, isu bentuk muncul di hadapan, seperti yang kita katakan sebelum ini. Kita boleh mengatakan bahawa sebab untuk ini adalah berkaitan dengan fakta bahawa falsafah menjadi pengantara oleh bahasa pada abad ke-20 dan menjadi aktiviti melalui bahasa. Sebenarnya apabila kita melihat falsafah abad ke-20, perbincangan mengenai teks, makna dan teori tafsiran adalah sangat menentukan. Seperti contoh Derrida yang baru kami berikan, atau nama-nama hebat abad ke-20 seperti hermeneutics, Heidegger, Gadamer, dan dalam konteks ini, teks, penulisan, semua ini menjadi masalah yang sangat serius. Ia adalah abad ke-20 tetapi kita perlu mengambilnya kembali. Contoh Nietzsche yang kami berikan pada mulanya mungkin sangat penting. Beliau adalah antara nama yang menyedari bahawa bahasa mempunyai tempat yang menentukan dalam konfrontasi dengan metafizikisme barat. Malah sebagai contoh isu decentering subject. Di sana Nietzsche mengatakan bahawa subjek adalah pengenaan tata bahasa kepada kita. Oleh itu, bolehkah kita membayangkan bahasa tanpa subjek? Malah, bahasa yang kita gunakan menghubungkan kita kepada metafizik dengan akar metafizik yang mendalam. Oleh itu, jika kita ingin membuang metafizik, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah mengira dengan bahasa. Adakah tidak ada contoh ini? Sudah tentu ada. Pada abad ke-20, kita menghadapi pencarian linguistik sebegitu di kalangan ahli falsafah yang memberi tumpuan kepada masalah memusnahkan subjek. Heidegger, Wittgenstein, ahli falsafah pasca strukturalis Derrida, Deleuze, Foucault dan lain-lain adalah ahli falsafah yang sangat tertumpu kepada isu bentuk dengan kesedaran bahasa ini. Oleh itu, mereka muncul sebagai nama yang menulis dan berfikir dengan kesedaran tentang hubungan antara bentuk dan isi. Sebagai contoh, kita melihat bahawa perdebatan ini yang kelihatan seperti perbahasan sastra tentang kematian pengarang difikirkan secara langsung dalam teks Foucault dalam rangka soalan seperti bagaimana dia akan mengedarkan dirinya sebagai pengarang tertakluk kepada teksnya dan sebagainya. Isu bentuk yang diketengahkan hanyalah hiasan, katakanlah. Pendekatan klasik melihatnya sedikit sebanyak itu, terdapat isu yang sangat mendalam dengan bahasa sebagai alat. Katakan begini, contohnya dalam konteks daripada teori representasi, bahasa dilihat sebagai alat komunikasi, bukan sebagai sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan falsafah, iaitu dengan kandungan falsafah. Difikirkan bahawa apa yang diperlukan adalah untuk menghapuskan kesilapan yang mungkin timbul daripada bahasa dalam pemindahan kandungan itu. Dalam Traktatus, beliau mengatakan bahawa masalah falsafah timbul daripada salah faham logik agama.
Oleh itu, ia bermuara kepada masalah linguistik. Di sana dia mengenakan logik seragam pada bahasa itu, tetapi dalam tempoh akhir dia mengambil makna sebagai penggunaan. Ia dimuat turun dalam konteks teori perwakilan makna dalam tempoh awalnya. Dengan kata lain, dalil fakta ialah dalil yang menggambarkan fakta. Walaupun dia mencapai teori seperti makna sebenarnya adalah fenomena yang digambarkan, dalam tempoh kemudiannya dia mengatakan bahawa makna adalah penggunaan. Jadi kita boleh mengatakan bahawa bahasa yang kita gunakan dalam falsafah menjadi berkesan seperti konteks di mana kita menggunakannya. Mari kita lengkapkan dengan hubungan antara sastera dan falsafah dengan menunjukkan contoh lain. Seorang ahli falsafah penting bernama Martha Nussbaum mengatakan bahawa novel adalah teks falsafah dan terutamanya apabila ia berkaitan dengan falsafah moral. Ia melakukan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh perbincangan etika klasik dan perbincangan konsep abstrak, iaitu ia mempunyai kesan sedemikian dalam konteks secara langsung mempengaruhi pembaca, menyentuh kehidupan moralnya. Dan dia mengatakan bahawa kita harus menganggap moral, iaitu genre sastra yang kita panggil novel, sebagai teks falsafah moral. Contoh sedemikian boleh diperbanyakkan. Mungkin apa yang kita maksudkan dengan contoh ini boleh difahami. Jadi apa yang kami tidak sentuh dengan cara ini adalah ini. Ahli falsafah juga menulis teks fiction. Yang paling terkenal ialah Sartre dan Camus. Ya. Mungkin ini harus dikatakan sebagai penutup. Kami bercakap tentang dua nama yang menerima hadiah Nobel untuk teks fiction mereka, Sartre dan Camus. Terdapat ahli falsafah yang menerima hadiah Nobel untuk gaya sastera teks falsafah bukan fiction mereka. Ya, seperti Bergson dan Russell. Oleh itu, kita juga boleh memanggilnya genre sastera teks falsafah. Perbahasan tentang bentuk dan gaya teks falsafah sebenarnya merupakan perbahasan yang amat penting bagi falsafah dan merupakan perbahasan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dan kita melihat bahawa kursus diberikan mengenai falsafah gaya di Universiti Barat. Oleh itu, ia membolehkan kita menyatakan bahawa ia juga sepadan dengan penstrukturan institusi untuk menunjukkan kepentingan isu tersebut. Ya, sekian, terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Ia adalah isu yang sangat mendalam seperti yang anda katakan dan ia sebenarnya adalah isu yang semakin mendalam dan mendalam sebagai falsafah gaya yang sedang dibincangkan hari ini. Kami juga membuka pintu seberapa banyak yang kami ada. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Hadirin yang dihormati, tetamu kami pada minggu ini ialah Profesor Dr. Kami bercakap tentang isu gaya dalam falsafah dengan Ali Utku. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.